Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli bin Muhammad Yunus, pelajar Diploma Kesihatan Persekitaran daripada Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sungai Buloh. Jadi hari ini saya akan buat video pendek berkaitan dengan prinsip utama dalam rumah sihat. So guys, ada 4 perkara utama dalam prinsip rumah sihat ni. Apa benda tu? Yang pertama adalah keperluan fisiologi, yang kedua adalah keperluan psikologi, yang ketiga adalah perlindungan daripada penyakit, dan yang keempat adalah perlindungan daripada kecederaan dan juga kemalangan. So guys, sebelum saya pergi kepada 4 perkara ni, jom saya tunjukkan kepada anda dulu sedikit tour house keliling rumah saya dan juga dalam rumah saya. Jom kita sama-sama tengok video ni. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you. Till then, I don't see light in your love anymore. There ain't no reason to go on the floor. I don't like feelings and feeling like running for something and feeling so out of control. I know that's a feeling. Ini tandas. Ini pula sempadan daripada rumah saya ke hutan. Terus ni rumah saya memakai pagar yang macam ni. Kenapa? Sebab pilih pagar ni sebab pagar ni lagi ukur lah. Dan kawasan rumah saya ni dulu, ini adalah sedikit kebun tanaman, tanaman pokok. So guys, jom kita mulakan dengan poin yang pertama, iaitu keperluan fisiologi asas dalam prinsip rumah sihat. Antara perkara yang diperlukan adalah kipas, and then lampu, tingkap dan pintu sebagai bantuan pengudaraan semula jadi daripada luar. Yang paling penting adalah jenis atap yang digunakan. Kalau macam rumah saya guna atap genting, so dia kurang panas lah kalau nak dibandingkan dengan menggunakan atap zinc seperti kilang di sebelah ni. Sebenarnya banyak keperluan fisiologi yang diperlukan, antaranya seperti yang saya tuliskan ke atas tu. Jadi apa yang kita perlukan adalah bergantung pada taraf hidup kita. Kalau kita nak selesa, kita guna aircon kan. Tapi apa-apa pun yang penting kita belanja mengikut kemampuan kita. Seterusnya adalah keperluan kedua, iaitu keperluan psikologi asas. Perkara utama yang paling penting adalah ruang peribadi individu yang mencukupi. Contohnya adalah seperti ruang ibadat dan seterusnya untuk berkumpul bersama keluarga, seperti ruang tamu rumah yang biasanya digunakan untuk melayan para tetamu yang hadir. Seterusnya adalah keperluan individu, iaitu bilik tidur masing-masing mengikut kemampuan. Seterusnya adalah ruangan makan bersama keluarga, ruangan untuk memasak dan menyimpan barang-barang dapur, ruangan untuk membersihkan diri seperti bilik mandi, dan akhir sekali ruangan yang paling penting, iaitu ruang untuk kita melepaskan hajat. Seterusnya poin kita yang ketiga, iaitu perlindungan daripada penyakit. First sekali, benda yang paling penting kita kena pastikan kita minum air yang bersih. Seterusnya, pastikan mempunyai sistem pelupusan air limbah dan sisa pejal yang baik. Dan yang paling penting, kita sentiasa memastikan makanan tutup. Dan pastikan kita mempunyai tempat simpanan makanan mentah yang sesuai untuk makanan yang kita perlukan dan sentiasa berfungsi dengan baik supaya makanan tidak mudah rosak dan boleh kita gunakan. Seperti peti ais. Okey, seterusnya poin kita yang terakhir, iaitu perlindungan dari kecederaan dan kemalangan. Okey, untuk poin yang ini, benda yang paling penting adalah pastikan kunci pada pintu rumah itu dapat berfungsi dengan baik, okey? Dan pastikan juga bahawa tingkap di rumah juga dapat dikunci dengan baik, kerana kalau orang tak masuk ikut pintu, orang akan masuk ikut tingkap. Next adalah struktur rumah dan juga susunan atau perabot, kerusi, meja dan juga peralatan-peralatan berbahaya mungkin seperti kaca yang terdapat di rumah. Okey guys, terima kasih kerana sudah menonton. Terima kasih juga diucapkan kepada Puan Rabiatul Munawirah binti Ahmad kerana telah memberi saya peluang untuk menghasilkan video ini.